Baik, sementara itu di Sabah difahamkan antara yang menjadi tumpuan adalah Persiapan Bersatu dan Perikatan Nasional PN Sabah di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam mendepani Pilihan Raya Umum ke-15 atau PRU15. Mesyuarat itu juga dipercayai akan memuktamadkan sama ada GRS akan menggunakan logo gabungan itu pada PRU15. Dan semalam pengerusi GRS yang juga Ketua Pimpinan Bersatu Negeri Datuk Seri Haji Jinor memaklumkan GRS akan menggunakan logo gabungan itu. Dan beliau turut memaklumkan mesyuarat bersama parti komponen GRS akan dilakukan bagi memuktamadkan pengagihan kerusi selain juga menegaskan kerajaan negeri GRSBN dipimpinnya tidak akan membubarkan DUN Sabah. Dan tentunya perkembangan mengenai perkara ini akan kami bawakan dalam buletin-buletin seterusnya dan juga di astroawani.com. Tapi kita ingin membincangkan lebih lanjut mengenai dengan perkembangan politik semasa, tentunya melihat khususnya kepada Sarawak dan juga Sabah. Tapi kita nak terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Azman Awang Pawi, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya yang sudah pun bersedia di talian ketika ini. Prof, terima kasih sudi bersama saya dalam Malaysia Memilih Jam ini. Pertama sekali, semalam kami tak sempat nak mendapatkan reaksi Prof mengenai dengan pembubaran Parlimen ketika ini dan juga dengan perjalanan menuju ke PRU15. Jadi, pertama sekali reaksi pertama Prof melihat kepada keadaan politik semasa sekarang. Keadaan situasi politik semasa sekarang memang memerlukan sebuah kajian yang stabil, kajian yang dapat menumpukan dengan lebih efisien kepada pembangunan ekonomi dan perancangan masa depan dan menarik pelabur asing untuk datang melabur di negara kita. Jadi kita perlu memastikan pada kali ini tidak akan ada lagi dalam masa tempoh 4 tahun terdapat 3 Perdana Menteri. Jadi 4 tahun lebih itu terdapat 3 Perdana Menteri dan perkara ini tidak kalau boleh biarlah perkara itu menjadi lipatan dan sejarah dan kita kena bergerak ke depan dan pengundi perlu memilih mengembalikan mandat rakyat itu untuk memilih siapakah yang mereka rasa layak untuk menjadi calon ataupun jadi wakil rakyat, parti manakah layak untuk membentuk kerajaan. Jadi tentulah dalam keadaan yang hampir musim terkujur ini merupakan perkara yang sedikit mencabar namun tidak mustahil sebab Yang di-Pertuan Agong sudah menitahkan agar diadakan pada awal November ini. Jadi mahu tak mahu SPR akan menyerahkan tarikh pilihan raya itu dan memastikan mengelak berlakunya sebarang bencana ataupun banjir untuk memastikan kerajaan ataupun mandat rakyat itu dapat dikembalikan. Jadi pada masa sekarang kita perlu bersedia mentally dan juga physically untuk memilih parti mana yang terbaik dan pastikan yang dipilih itu akan dapat memastikan kerajaan yang lebih stabil, harmoni dan dapat membina negara kembali. Okey Prof, kita juga nak melihat khususnya kepada situasi di Sarawak yang mana kalau kita lihat khususnya kepada gabungan Parti Sarawak GPS kalau sebelum ini sudah pun terbukti mampu menang besar majoriti yang mudah, tetapi adakah ini dapat diterjemahkan dalam cara yang sama dalam PRU akan datang, kerana kita juga akan mengambil kira kemungkinan pengundi mungkin ada yang nak mengekalkan kekuatan parti tempatan di DUN masing-masing, tetapi kalau kita nak lihat di peringkat pusatnya berbeza. Pandangan Prof bagaimana? Berdasarkan kajian lapangan kita terbaru di Sarawak, saya kira kedudukan politik di Sarawak lebih stabil, kuat dan kukuh. Ia umpama kerajaan negeri Pulau Pinang sekarang ini. Jadi isu mengenai pembangkang di Sarawak saya kira dilihat kurang bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum. Jadi saya kira berdasarkan jangkaan kita, berdasarkan sentimen semasa, saya kira GPS yang dulu menang 19 kerusi daripada 31 buah kerusi parlimen, saya kira kali ini mereka boleh menang sekurang-kurangnya 25 kerusi parlimen. Jadi saya kira sentimen isu mengenai hak Sarawak akan terus menjadi agenda utama bagi berdepan dengan pembangkang, bagi berdepan dengan pengundi yang akan dikemukakan, naratif yang akan dikemukakan oleh GPS. Jadi kedudukan ini saya lihat menjadikan GPS dalam kedudukan selesa walaupun pada masa yang sama tidak boleh terlalu memandang kurang cabaran.
Tapi mereka perlu juga melipat gandakan usaha supaya mereka tidak semata-mata 25 yang dijangka paling kurang 25 kursi parlimen mereka boleh rampas kembali berbanding 19 kursi yang mereka menangi dahulu. Bagaimana pula di pihak pembangkang yang kita tahu secara mudahnya kita nak lihat sekarang ini ada dua gabungan seolah-olahnya. Jadi adakah ini juga akan memberi laluan yang lebih mudah bagi GPS? Pandangan Prof, pihak pembangkang pula bagaimana strategi yang perlu diaturkan? Kita lihat pembangkang ada dua kategori di sini. Satu pembangkang yang seperti PH iaitu PKR, DAP yang mempunyai satu blok yang agak teguh. Di satu pihak ada juga pembangkang yang di bawah parti tempatan iaitu lebih diwakili oleh PSB. Jadi saya kira dua parti pembangkang ini perlu duduk satu meja untuk mendapatkan formula dan strategi terbaik. Sekurang-kurangnya untuk mengekalkan ataupun meningkatkan kemenangan mereka. Terutamanya untuk PKR. PKR dulu terdapat kemenangan kerusi Puncak Borneo, Seratok, Selangau dan Miri. Kali ini mereka berdepan dengan cabaran yang mencabar. Jadi mereka perlu sekurang-kurangnya mempertahankan parlimen tersebut atau cuba meningkatkan prestasi mereka. Sama juga dengan DAP yang dulu menang 6 daripada 9 kursi parlimen. Kali ini saya kira juga turut tercabar dan mereka perlu pastikan sekurang-kurangnya mereka boleh mengekalkan ke-6 kursi tersebut. Walaupun usaha untuk merampas Mas Gading terutamanya kursi Sarike misalnya adalah satu cabaran kepada DAP untuk bekerja dengan lebih kuat. Yang penting Pakatan Harapan dan juga kelompok parti pembangkang setempat perlu duduk bersama, berbincang, lupakan percayaan untuk memastikan situasi semak dan imbang dalam konteks parlimen di Sarawak. Jika tidak, saya kira mereka mudah dikalahkan dengan apa yang kita jangkakan sekurang-kurangnya GPS boleh menang 25 daripada 31 kursi setakat ini. Namun, ini bergantung kepada strategi, naratif, formula GPS sendiri. Adakah GPS akan mengambil mereka yang telah melompat parti ataupun katak politik untuk mewakili mereka? Sejauh manakah mereka dapat mengujuk sentimen akar umbi PBB misalnya ataupun PRS untuk menerima kelompok ini? Ini menjadikan satu cabaran juga GPS demi memastikan kemenangan dan pada masa yang sama tidak mengecewakan akar umbi ahli parti mereka sendiri. Secara umumnya, overall, Prof jangkakan mana kerusi-kerusi yang akan menjadi tumpuan? Saya kira kerusi yang menjadi tumpuan itu terletak kepada kerusi yang tewas yang dulu. Misalnya Selangau, kerusi yang jatuh ke tangan pembangkang, Lubuk Hantu, Puncak Borneo, Julau, Selangau, Mas Gading dan juga Seratok. Saya kira inilah 6 kursi yang perlu diberikan perhatian sebab 6 kursi itu jika tidak diberikan perhatian, kursi itu akan kembali kepada parti-parti yang kini berada dalam kelompok GPS. Prof, bagaimana pula kalau kita mengambil kira status ahli parlimen yang tukar parti sekarang ini? Apa perkembangannya kalau kita nak lihat di Sarawak baru-baru ini dan juga menuju ke PRU15 lepas ini, bagaimana ia akan memberi kesan? Terdapat penerimaan yang pelbagai terhadap ahli parlimen yang melompat dan terima menjadi ahli parti di Puncak Borneo. Tentulah tingkat tertinggi mengharapkan dengan adanya yang melompat itu diterima, mereka mengharapkan akan kekal, akan boleh bertanding atas tiket GPS. Namun dari segi penerimaan akar umbi, ketua-ketua cabang berasa kurang selesa, berasa begitu rasa terhina sebab mereka berasakan itu musuh yang mereka lawan pada PRU dulu, kini pula merampas kursi yang sepatutnya hak mereka. Jadi perkara ini perlu diselesaikan oleh pimpinan di akar umbi. Dan tidak boleh mendengar kata pucuk pimpinan semata-mata dan perlu turun ke lapangan, turun ke bawah
untuk memastikan akar undi berasa mereka tidak dikirati apabila memilih yang lompat parti yang pernah menjadi musuh mereka kemudian dijadikan calon untuk DPS. Isu seperti inilah yang perlu diperhalusi, perlu disantuni dengan lebih berhati-hati supaya perkara tersebut tidak menjadi satu isu yang boleh menjadi wabak besar kepada penolakan atau berlakunya protes dan sabotaj di peringkat kursi-kursi yang mereka yang telah melompat parti ini. Jadi perkara ini perlu diberikan perhatian yang serius dan perlu ada dialog, perlu ada pencerahan, perlu ada perbincangan secara ringan, secara dalaman sesama mereka. Prof, banyak kita sentuh mengenai dengan strategi dan juga pengagihan kursi tumpuan itu dari pihak parti, tetapi tentunya penting juga untuk kita lihat dari sudut perspektif rakyat, sentimen rakyat ketika ini yang mana kita tahu dengan isu banjir dan sebagainya ada setengah pihak yang tidak bersetuju dengan mengadakan PRU pada ketika ini, tetapi penting untuk kita lihat di sini kadar peratusan keluar mengundi yang kalau kita nak lihat pada PRN Sarawak sebelum ini agak rendah, hanya 60.67% saja yang keluar mengundi pada PRN Sarawak. Jadi bagaimana pula kebimbangan mengenai dengan peratusan keluar mengundi untuk PRU pula? Saya kira peratusan kadar turun mengundi itu dijangka sekitar ataupun lebih kurang sama dengan peraturan PRN Negeri Sarawak. Yang pertama disebabkan ramai yang akan lebih memilih untuk turun ataupun berhari raya atau meraihkan perayaan hari Christmas mereka berbanding dengan mengundi. Yang kedua, perkara ini juga berlaku disebabkan telah ada pilihan negeri Sarawak. Ramai yang telah kembali ke kampung mereka apabila pilihan negeri Sarawak dan pada masa yang sama mereka juga memilih sebab mereka sudah turun mengundi pada pihak negeri Sarawak bagi parlimen itu ramai mereka memilih untuk turun mengundi. Itu bergantung sebenarnya kepada bagaimana parti-parti menggunakan naratif mereka untuk menarik pengundi di luar kawasan, malah pengundi di dalam kawasan untuk turun mengundi. Isu banjir itu sebenarnya kita perlu memberikan kepercayaan yang besar kepada agensi kerajaan sebab kita masih mempunyai pada menteri interim yang boleh mempengerusikan mesyuarat dan sebagainya. Jadi tugas sekarang ini ialah menarik pengundi, bukan saja tugas SPR tapi tugas parti politik, tugas keluarga sendiri untuk menarik pengundi untuk memastikan undi itu peningkat berlakunya peningkatan undi walaupun dijangka jumlah yang turun mengundi itu tidaklah setinggi mana dia sekitar kadar peratusan pada tahun lepas, iaitu sekitar 60% lebih begitu.